Saya sedih dapat bapa macam sekarang, panas baran dan selalu marah-marah. Saya benci bapa saya. Adakah saya berdosa? Berdosa atau tak itu saya susah nak jawab. Apa yang dalam hati kita, kadang-kadang kita memang susah nak kontrol, nak suka, nak sayang, nak benci. Mungkin dia berada di luar kawalan kita. Tapi yang penting macam mana kita terjemahkan. Adakah kita sabar ataupun kita meluahkan dengan cara yang tak sepatutnya. Itulah penentu yang jelas sama ada dosa ataupun tidak. Cuma yang anda kena buat adalah sabar. Nak buat macam mana? Ada benda yang kita boleh pilih, ada benda yang kita tak boleh pilih. Kalau benda yang kita boleh pilih, kita tak suka, kita tinggal. Tapi kalau untuk benda yang kita tak boleh pilih, nak tak nak kita kena anggap tu sebagai ujian daripada Allah. Walau apa pun ujian yang datang kepada kita, kita kena sentiasa bersangka baik kepada Allah. Ini semua Allah yang susun, di luar kawalan kita. Sama ada kita suka ataupun tak suka, yakinlah apa yang Allah susun ni sebenarnya yang terbaik untuk kita. Cuma mungkin kita belum faham, kita belum nampak je hikmah-hikmahnya. Biasanya satu benda tu kita akan nampak kebaikan ataupun hikmahnya setelah benda tu berlalu. Kita yakin Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi mustahil Allah beri sifat zalim. Allah takkan zalim pada kita. Bila Allah datangkan satu ujian, bermaksud Allah nak membina kita menjadi orang yang lebih baik. Yang tu kita kena tanam betul-betul. Banyak je benda-benda yang datang pada kita. Mula-mula kita tak suka, tapi lepas tu baru kita nampak, oh nasib baiklah jadi macam tu. Sekarang aku dapat benda ni. Sebab yang tahu perjalanan hidup kita hanyalah Allah, dan yang berikan susunan terbaik untuk hidup kita pun hanya Allah. Mulakan dulu dengan sangkaan baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah bagi tahu, boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Umpamanya satu budak kecil yang pegang pisau tajam. Dia nak main pisau tu, dia nak main lawan-lawan dengan kawan dia. Kemudian ayah budak tu, dia akan tahan, dia akan pegang pisau tu, dia akan rampas sebab dia takut ada kecederaan yang berlaku, sama ada budak tu cedera ataupun dia akan cedera ke orang lain. Walaupun budak ni tak faham, kenapa ayahku ambil pisau daripada aku? Ayahku tak sayang aku ke? Ayahku tak pernah nak happykan aku? Tapi sebenarnya ayah dia buat semua tu untuk kebaikan dia. Dan bila budak tu dah besar, baru dia nampak, oh nasib baik dulu ayah aku ambil pisau tu daripada aku. Kalau tidak, dah tentu mungkin aku cedera ataupun aku akan cedera ke orang lain. Itulah umpamanya apa yang Allah buat kepada kita. Banyak benda yang berlaku yang kita tak suka disebabkan kita tak faham. Tapi kalau kita bersangka baik kepada Allah, dia akan buatkan hati kita lapang dan tenang. Walaupun seberat mana ujian tu, insya-Allah kita boleh redha dan boleh berlapang dada. Sebab kita tahu itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan ada satu lagi berita baik yang saya nak bagi tahu. Apabila Allah datangkan satu kesusahan, itu adalah tanda Allah akan bagi kebaikan yang lebih banyak. Satu keburukan yang datang, maka Allah akan gantikan minimum dengan dua kebaikan. Rujuk surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai dengan kemudahan. Lepas tu Allah ulang balik ayat yang sama, bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai dengan kemudahan. Ulama yang tafsirkan ayat ni bagi tahu, dengan satu kesusahan Allah akan bagi paling kurang dua kesenangan. Pada ayat kelima Allah sebut kesenangan, dan pada ayat keenam Allah sebut kesenangan. Itu adalah dua kesenangan yang berbeza. Tetapi kesukaran yang Allah sebut pada ayat kelima dan ayat keenam adalah kesukaran yang sama. Satu keburukan yang datang, Allah akan gantikan minimum dengan dua kebaikan. Allah janji dan Allah pasti akan tunaikan. Hidup kita hanya sekejap. Setiap ujian yang datang, ujian ini akan habis. Tapi apabila kita mati, maka itulah detik kehidupan kita yang sebenarnya. Sentiasa baiki diri, bina sifat sabar, bina sifat syukur, bina sifat redha, dan jadilah orang yang lebih taat kepada Allah. Setiap hari yang berlalu, kita semakin dekat kepada mati. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk mati sebagai orang yang baik dan mati dengan akhir ucapan kita kalimah la ilaha illallah. Kalau anda dapat manfaat daripada video ni, sila komen di bawah dan tekan butang share. InsyaAllah kita berjumpa pada video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.